Selamat pagi, Puan Aminah, betul? Okey. Ya, betul. Saya Puan Aminah. Okey, Puan Aminah, selamat datang. Jadi silakan duduk. Okey, Puan Aminah, saya difahamkan Puan Aminah ada membuat temu janji bersama saya untuk menceritakan tentang masalah yang dihadapi oleh Puan. Jadi, apa kata Puan hari ini? Sihat. Assalamualaikum Puan, sebelum itu saya perkenalkan diri saya Daniel bin Mustafa, Pegawai Pembangunan Masyarakat di Jabatan Kemajuan Masyarakat. Lepas ni saya akan bawa Puan duduk ke sana untuk menceritakan dengan lebih lanjut lah. Okey, silakan Puan. Di Puan Aminah, silakan duduk. Terima kasih. Tadi Puan Aminah datang ke sini menggunakan pengangkutan apa? Tadi saya drive sendiri selepas saya hantar anak saya di sekolah. Dari sini ke sini. Anak Puan bersekolah di sekitar sini? Ya. Alhamdulillah. Boleh saya tahu Puan Aminah ada berapa orang anak dan umur anak? Saya ada seorang anak lelaki berumur 12 tahun. Dan dia satu-satunya anak tunggal saya. Jadi anak Puan Aminah sekarang bersekolah di mana? Dia sekolah di SK Merdang. Kalau tidak keberatan, boleh Puan ceritakan sedikit tentang suami Puan, pekerjaan dan latar belakang suami Puan? Nama suami saya Leza. Dan sejujurnya suami saya tidak bekerja sejak daripada kami kahwin lagi. Dan segala tanggungan anak saya ada di bawah tanggungan saya kerana suami saya belum mendapat pekerjaan. Okey Puan, boleh saya tahu sedikit tentang latar belakang Puan, adik-beradik dan juga sedikit tentang sejarah keluarga Puan? Saya mempunyai 3 orang adik-beradik dan saya seorang perempuan dalam adik-beradik saya. Kedua-duanya anak lelaki. Saya anak yang kedua antara 3 orang adik-beradik. Jadi Puan adalah salah satunya anak tertunggal dalam keluarga, betul? Ya. Okey, baik Puan. Jadi boleh saya tahu kenapa Puan membuat keputusan untuk berjumpa dengan saya pada hari ini? Sebenarnya saya ingin menceritakan tentang masalah yang saya hadapi. Jadi kalau Puan tidak keberatan, boleh Puan mula untuk bercerita tentang masalah yang dihadapi Puan. Untuk suami saya sendiri, sejak kepergian ini, dia berkelakuan yang pelik dan saya tidak tahan dengan perangainya. Boleh saya tahu apa perlakuan pelik yang dimaksudkan oleh Puan? Adakah hubungan Puan dapat rasakan hubungan di awal perkahwinan dan juga di sekarang adalah perbezaan? Ya. Pada tahun ini saya rasa suami saya dia bersikap semakin panas barang dan saya rasa tidak tahan dengan perangainya dan saya buat keputusan untuk berjumpa dengan Tuan Daniel. Apakah perkara yang dilakukan oleh suami Puan apabila dia bersikap barang? Dia cuma bertindak ganas. Contohnya dia menolak saya, memukul saya dengan pakat dan barang-barang yang dia tengok depan mata. So dia semakin berani untuk naik tangan dan melakukan apa yang dia mahukan. Jadi seberapa kerap Puan dilakukan dengan tindakan-tindakan ganas oleh lelaki Puan? Adakah ianya berlaku pada waktu tertentu seperti apabila Puan pulang kerja ataupun ianya berlaku sepanjang hari dan sepanjang masa? Sejujurnya ia terjadi pada sepanjang masa dan dia juga pernah melakukan seperti itu pada awal-awal perkahwinan kami, namun saya tidak mengambil endah tentang perkara itu sebab saya fikir yang dia akan berubah dan saya selalu mengikut katanya dengan mengikut kata-katanya dan dalam menenangkan dirinya. Jadi Puan tidak ada mengalami beberapa kesakitan di bahagian akibat dipukul, contohnya lebam dan sebagainya. Adakah Puan ada
bukti-bukti yang boleh ditunjukkan? Sebenarnya ada, tapi saya cuba untuk tidak menunjukkannya kepada orang kerana saya takut agak nanti kalau keluarga saya mengambil tindakan terhadap suami saya, kerana saya masih menyayangi suami saya dan saya masih mempertahankan hubungan keluarga kami. Kalau tidak keberatan, boleh saya tahu kenapa ada kesan lebam di dahi dan juga di tangan puan? Sebenarnya kesan lebam ni adalah terjadi pada 2 hari lalu. Saya terjatuh kerana lantai rumah saya licin. Jadi ia tak ada mengenai dengan suami saya pun. Maafkan saya kerana menegur kesan lebam di dahi dan tangan puan, dan saya juga minta maaf kerana saya beranggapan bahawa kesan lebam itu adalah dibuat oleh suami puan. Sejujurnya lebih baik saya bercakap jujur lah. Sebenarnya kesan-kesan lebam yang awak dengar ni adalah kesan lebam yang dilakukan oleh suami saya. Maaf kerana menipu Cik Daniel ya. Kerana saya takut kalau Cik Daniel bersangka buruk terhadap suami saya dan akan menilai suami saya. Saya juga ada kesan di muka saya yang saya tidak tunjuk. Jadi puan, kalau puan tidak keberatan, boleh puan tunjukkan kesan lebam? Kalau dapat Encik Daniel tengok, yang ini adalah kesan tamparan daripada suami saya. Saya juga tidak tahu kenapa dia berkelakuan begitu, dan dia selalu memberikan saya hamba seksnya, sehingga satu masa saya sedang uzur dan dia menjadikan saya hamba seksnya dan melakukan perkara itu sebanyak 3 kali dalam sehari. Namun perbuatan itu telah dilihat oleh anak saya, dan anak saya juga telah menghubungi polis untuk tindakan seterusnya. Tetapi apabila polis datang, polis diperdaya oleh suami saya kerana suami saya telah menipu mereka sewaktu itu. Dia bercakap bahawa saya jatuh dan saya terhantuk sehingga kesan-kesan lebam ini berlaku. Jadi apabila anak puan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh suami puan kepada pihak polis, adakah suami puan tidak bertindak ganas terhadap anak puan, memukul dan sebagainya? Ya, dia memang selepas kejadian itu suami saya terus menarik, dan sehingga kan ia ingin mencekik anak saya kerana telah menghubungi polis waktu itu. Dia memukul anak saya dan memukul anak saya dan membawa dia ke bilik, dan saya tak dapat menghalang kerana saya juga didera sewaktu itu, dan saya seorang yang tidak berani untuk menegur kesalahan suami saya, walaupun saya pernah menegurnya dan dia tidak mengambil tindak sekalipun kata ataupun nasihat saya. Jadi saya dipahamkan juga yang anak puan tinggal sebelum dengan puan. Jadi boleh saya tahu sebesar kita tentang prestasi pelajaran anak puan. Jadi kita sedia maklum apabila sikap ibu bapa di rumah yang tidak memberikan respon, yang tidak memberikan tanda-tanda positif, jadi secara tidak langsung prestasi anak puan juga akan terjejas. Jadi boleh tahu tentang anak saya dia merupakan aktif di sekolah, tapi sejak 2 tahun dia di sekolah, perangai dia juga berubah, dan saya mendapati dia cuba untuk ponteng kelas dan dia bersikap agresif dan barang seperti ayahnya. Dan pernah sekali guru besar ataupun cikgu disiplin, kalau tidak silap saya, dia pernah menelefon saya dan berkata bahawa anak saya perlu digantung atau untuk sementara waktu kerana sikapnya yang tidak berdisiplin di sekolah dan tidak patut dicontohi oleh rakan-rakannya yang lain. Jadi jelaslah yang dilihat yang kesan di rumah telah mempengaruhi prestasi anak puan di sekolah. Ya. Jadi saya faham mungkin puan tidak sedih dengan situasi ini. Jadi berbalik kepada isu suami puan tadi,
Puan sendiri tidak akan melakukan tidak akan membuat laporan polis pada tindakan suami Puan, ataupun Puan sedang berada dalam ketakutan kerana apabila Puan cuba untuk membuat laporan polis kerana takut diugut ataupun dilakukan pengajuan teruk oleh suami Puan? Sebenarnya saya pernah membuat cubaan untuk membunuh diri, tetapi tindakan tersebut dilihat oleh abang saya dan saya tidak berani untuk menceritakan hal yang sebenar kepada dia kerana saya takut sekiranya dia akan buat tindakan terhadap suami saya. Dan waktu tu saya seorang di rumah dan abang saya menjenguk, dan sewaktu tu dia juga mencari suami saya sebab dia mendengar yang suami saya mempunyai hutang dengan orang lain. Jadi Puan, kita sedia maklum yang nafkah merupakan tanggungjawab bagi seseorang lelaki, seorang suami. Dan bagaimana pula dengan suami Puan tentang nafkah kepada anak-anak dan juga nafkah Puan? Seperti yang saya cakap tadi, saya merupakan isteri yang menanggung anak saya, menanggung yuran anak saya. Saya juga menanggung bayaran rumah sewa dan juga kereta. Suami saya tidak melakukan apa-apa pun di rumah. Yang membuat saya lebih tertekan apabila suami saya tidak faham tentang keadaan saya, yang apabila di rumah saya menjadi suri rumah dan saya perlu melakukan semua kerja rumah, dan apabila saya di luar saya perlu bekerja dan mencari nafkah untuk anak saya dan juga suami saya yang tidak bekerja. Boleh saya tahu apa yang dimaksudkan oleh Puan dengan tindakan suami Puan yang tidak faham dengan situasi Puan? Suami saya selalu menghalang saya untuk pergi ke tempat kerja dan menyuruh saya tinggal di rumah kerana dia khawatir sekiranya saya bercakap ataupun pergi berdua dengan rakan-rakan kerja saya, terutamanya lelaki. Dia seorang yang cemburu dan dia sanggup menyuruh saya duduk di rumah daripada bekerja. Tetapi perkara tu dia tidak fikir bahawa saya akan kehilangan pekerjaan dan saya akan tiada tanggungan yang akan diberikan kepada anak saya dan juga suami saya. Dan perkara itu membuat saya stres. Saya pernah masuk ke hospital dan semasa itu saya menipu keluarga saya, ahli keluarga saya. Saya cakap yang saya terlalu penat dengan kerja dan saya banyak perkara nak handle sewaktu itu. Jadi sikap cemburu yang dialami, sikap cemburu yang mendalam yang dialami oleh suami Puan telah menyebabkan sikap asmaranya semakin menjadi, kan? Betul Puan? Ya, betul. Jadi Puan boleh saya tahu kenapa Puan masih bertahan dan sanggup mempertahankan rumah tangga Puan walaupun keadaan Puan semakin hari disiksa, semakin teruk, keadaan anak Puan, emosi anak Puan juga dengan pelajaran menjadi merosot dan sebagainya? Saya masih mencintai dan masih menyayangi hubungan kami dan juga anak saya. Saya juga fikir sekiranya saya membuat keputusan untuk bercerai dengan suami saya, keluarga saya akan dapat malu dan saya sendiri akan malu kerana orang-orang lain akan mempersoalkan kenapa punca perceraian tersebut, dan saya tidak mahu mengaibkan suami saya dan saya tidak mahu perkara yang di rumah diketahui oleh sesiapa yang di luar, termasuk yang dari keluarga saya. Jadi Puan sanggup mempertahankan hubungan walaupun diperlakukan secara teruk oleh suami Puan demi menjaga aib muka suami dan keluarga? Ya, betul. Dan saya juga kesiankan anak saya kerana dia juga memerlukan kasih sayang daripada seorang ayah dan juga ibu. Namun apabila sebalik saja anak saya balik di rumah, dia melihat ketegangan yang dihadapi oleh ibu bapa dan dia juga tidak dapat mengawal emosi. Dia juga bertindak seperti ayahnya dan perkara itu juga akan membuat orang lain mencerminkan keluarga kami. Sebab itu saya rasa saya perlu pertahankan dan memperbaiki hubungan ini. Dan sebab itu saya berjumpa dengan Cik Daniel untuk bertanya dan meminta nasihat.
jika Puan Daniel dapat bantu. Okey Puan, jadi saya rasa keputusan Puan untuk berjumpa dengan pegawai di Jabatan Kemajuan Masyarakat adalah keputusan yang tepat. Sebab kami di Jabatan Kemajuan Masyarakat akan sedaya upaya untuk membantu klien-klien kami menyelesaikan masalah, keluar daripada masalah-masalah yang mereka hadapi sehingga mereka berjumpa dalam penyelesaian. Jadi untuk masalah yang dihadapi oleh Puan, saya sarankan saya akan hubungi suami Puan untuk memberikan hikmat nasihat kaunseling, dan dia akan dirujuk kepada kaunseling yang berkemahiran untuk supaya dapat diubah sikap, perangai dan mentaliti yang sedang dimiliki oleh suami Puan ke arah yang lebih baik. Jadi saya rasa keputusan yang tepat adalah dengan memberikan hikmat nasihat kaunseling kepada suami Puan untuk mengubah sikapnya. Dan bagi anak Puan pula, saya sarankan untuk anak Puan ditempatkan di rumah kanak-kanak Tok Puan Rokiah. Boleh saya tahu apa yang menyebabkan anak saya perlu ditempatkan di tempat seperti itu? Apabila ditempatkan di tempat yang betul, di rumah kebajikan Tok Puan Rokiah, mereka akan diajar dan dididik untuk menjadi lebih positif, di persekitaran yang positif seperti yang dihadapi oleh Puan dan suami. Jadi keadaan yang negatif di rumah secara langsung akan mempengaruhi pelajaran mereka. Jadi apabila dia ditempatkan di tempat yang betul seperti di rumah Tok Puan Rokiah, dia akan dapat belajar banyak benda baru, environment yang positif, dan juga secara langsung prestasi pelajaran akan dapat ditingkatkan dan sebagainya. Dia juga mungkin akan dapat kawan-kawan baru, tidak hidup dalam keadaan tertekan dalam keadaan keluarga yang sedang berbolak-balik. Jadi apabila anak Puan ditempatkan di tempat yang betul, mungkin ianya dapat dibentuk sebaik mungkin dan dapat menjadi insan yang berguna. Jadi saya rasa saya akan terus hubungi Puan di masa akan datang untuk tindakan selanjutnya, untuk temu janji yang seterusnya. Okay, jadi sesi temu bual kita berakhir di sini. Saya berharap Puan Aminah dapat berjumpa dengan jalan penyelesaian, dapat berbaik semula dengan suami Puan, dan paling penting saya berharap suami Puan dapat mempunyai kesedaran untuk tanggungjawabnya sebagai seorang bapa dan sebagai suami. Dan yang paling penting saya berharap Puan tidak berputus asa, tidak melakukan tindakan di luar kawalan seperti membunuh diri. Jadi saya berharap Puan banyakkan berdoa. Saya tahu bahwa Tuhan tidak akan menguji hamba-Nya lebih daripada kemampuannya. Seperti Puan sendiri, sekarang Puan berada dalam kesulitan. Apabila Puan banyak berdoa dan kembali kepada Pencipta, mungkin Tuhan akan menunjukkan jalan yang tepat kepada suami Puan, kepada Puan, petunjuk dan sebagainya. Jadi saya harap Puan tidak berputus asa dan terus melakukan tindakan yang betul untuk mempertahankan hak Puan, hak anak Puan, dan juga sebagai hak anak Puan. Kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat ada etika untuk menjaga dan merahsiakan klien-klien kami untuk diketahui oleh orang luar. Jadi Puan tidak perlu risau dengan perkara tersebut. Itu adalah menjadi tanggungjawab kami untuk merahsiakan identiti Puan. Jadi saya rasa sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Saya akan terus hubungi Puan untuk temu janji seterusnya selepas ini untuk tindakan susulan yang sebenarnya. Jadi terima kasih Puan, saya sanggup hadir ke Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk meluahkan dan memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Puan. Terima kasih Encik Daniel kerana membantu saya untuk hari ini. Saya juga berharap agar saya dapat berjumpa lagi dengan Encik Daniel pada hari yang lain. Okey, sama-sama Puan. Jadi